Hai semua, kembali bersama saya Siti Mariam Idris dalam ringkasan dagangan sesi Asia 12 September. Saham-saham teknologi menjadi pemacu utama dalam pasaran saham, terutamanya Nvidia, Meta, Apple dan Tesla adalah kuasa penggerak yang mempengaruhi indeks utama. Walaupun saham-saham yang dipanggil Magnificent Seven, ia tidak naik dengan sendirinya tetapi memerlukan tindak balas daripada keluaran berita. Pada masa yang sama, penganalisis Morgan Stanley telah menaikkan penarafan Tesla, manakala Apple bersedia untuk mengeluarkan iPhone 15 dan Meta pula membangunkan produk kecerdasan buatan baharu. Ia boleh dikatakan satu kebetulan. Bagaimanapun, perkembangan pesat sektor teknologi di seluruh dunia seperti telah dicorak. Itulah sebabnya Wall Street meningkat semalam, menarik bersama syarikat-syarikat serupa di rantau Asia. Walau bagaimanapun, optimisme tidak mencukupi untuk pasaran saham antipodian dan menaikkan sesi dalam julat yang lebih neutral. Data domestik yang bercanggah juga memainkan peranan. Australia sebagai contoh melaporkan penurunan dalam sentimen pengguna pada bulan September. Sebaliknya, indeks keyakinan perniagaan hari ini meningkat 2 kali ganda kepada 2 mata daripada 1 mata. Laporan inflasi AS akan menjadi lebih penting untuk pasaran global. Angka yang rendah mungkin memberi tekanan kepada dolar, manakala inflasi yang lebih tinggi boleh melemahkan aset berisiko. Bagaimanapun, data ini hanya boleh didapati esok. Oleh itu, pergerakan dolar hari ini di Asia pada mulanya menyerupai penyatuan dalam julat sempit di antara 104.5 sehingga 104.8. Dolar mencatatkan pertumbuhan sedikit berikutan penerbitan di Wall Street Journal. Semalam, media melaporkan bahawa Rizab Persekutuan AS berhenti seketika dalam kitaran pengetatannya pada mesyuarat akan datang 20 September. Pada masa yang sama, beberapa penggubal dasar lain memihak kepada kenaikan kadar supaya boleh berlaku pengurangan secara beransur-ansur selepas ini. Dengan trend bercanggah sedemikian, selera pelabur untuk aset berisiko semakin berkurangan dan pasaran beralih kepada dolar. Mata wang itu meningkat kepada 104.7 berbanding rakan sejawat G6 dalam dagangan Asia dan terus meningkat secara sederhana. Yuan China juga mengambil nafas lega daripada keluaran berita media hari ini. Ia didagangkan agak stabil dalam dagangan Asia selepas kenaikan mendadak pada sesi sebelumnya. Menurut Reuters, Beijing telah mengetatkan kawalan ke atas pembelian besar-besaran dolar oleh syarikat-syarikat domestik. Di tengah-tengah beberapa tanda pemulihan ekonomi di China, mata wang negara itu masih menghadapi tekanan susut nilai yang semakin meningkat. Pihak berkuasa China dijangka cuba memastikan kadar pertukaran yuan stabil sehingga cuti Minggu Emas yang bermula 29 September. China juga perlu segera memulihkan keyakinan terhadap ekonomi negara. Sebagai contoh, pelabur berasa lega dengan berita bahawa Country Garden, pemaju hartanah swasta terbesar di negara itu, menerima kelulusan daripada pemiutang untuk melanjutkan pembayaran balik bond selama 3 tahun. Namun begitu, langkah yang diambil tidak kelihatan seperti penawaran yang lengkap untuk sektor hartanah China. Oleh itu, sebarang masalah lain boleh muncul pada bila-bila masa. Pada hari Selasa, yen gagal mendapat tempat di belakang dolar AS yang lemah dan komen optimis Bank Jepun mengenai mata wang negara itu. Pada awal dagangan Selasa, mata wang Jepun secara beransur-ansur menurun berbanding dolar dalam julat di antara 146.4 sehingga 145.0. Akibatnya, pasangan dolar yen menutup sesi Asia dengan peningkatan kepada 146.8. Hujung minggu lalu, Kazuo Ueda berkata bahawa pihak pengawal Australia mungkin mengelak daripada dasar kadar faedah negatif. Nampaknya pasaran tidak percaya bahawa pembalikan dasar Bank of Japan mungkin berlaku dalam masa terdekat. Lebih-lebih lagi selepas Gabinor menyatakan bahawa mencapai sasaran inflasi 2% adalah antara syarat utama untuk pembalikan dasar.
Menurut laporan, inflasi Jepun berada pada 3.3% pada bulan Julai. Sekumpulan data baharu akan dikeluarkan pada 21 September selepas keputusan Fed mengenai kadar faedah utama pada 20 September. Dalam pada itu, dolar dijangka kekal kukuh. Dolar juga mungkin menerima sokongan daripada data ekonomi AS yang kukuh. Jika yen Jepun masih menunggu sokongan daripada statistik ekonomi, dolar Australia telah pun disokong oleh dasar Reserve Bank of Australia. Pada masa ini, pergerakan OC bergantung sepenuhnya kepada faktor luaran iaitu China, Wall Street dan dolar AS. Hari ini nampaknya data yang paling penting ialah kekukuhan dolar dan kemerosotan sentimen risiko. Hasilnya, pasangan mata wang Aussie dolar menunjukkan turun naik yang tinggi hari ini bergerak ke bawah dalam julat di antara 0.6416 sehingga 0.6442. Mata wang Australia menutup sesi Asia pada hari Selasa dalam wilayah menurun pada 0.6425. Dalam sesi Asia, dolar New Zealand mengalami penyusutan. Mata wang itu turun daripada paras tertinggi semalam pada 0.5934 yang dicapai berikutan berita tentang peningkatan dalam keadaan pinjaman Bank China. Permintaan yang meningkat dalam pasaran China dijangka meningkatkan keyakinan di kalangan pengeluar New Zealand. Selain itu, ketibaan pelancong ke New Zealand meningkat hampir 60% pada Ogos berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Pelancongan di New Zealand merupakan sektor penting dalam ekonomi negara. Sementara itu, inflasi degil masih melebihi 6%. Ini mungkin memaksa Reserve Bank of New Zealand untuk menaikkan kadar faedah. Dengan latar belakang ini, dolar Kiwi mempunyai peluang untuk berkembang pada masa akan datang. Pada awal dagangan Selasa, Kiwi jatuh dalam julat di antara 0.5900 sehingga 0.5927 dan menutup sesi Asia pada 0.5905. Baiklah, mari kita lihat bagaimana dolar dan rakan-rakan mata wangnya bertindak balas dalam persekitaran dagangan hari ini.